السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم نور بالكتاب بصري وأتلق بلساني واشرح بي صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah kita rafa'akan kesyukuran. Terima kasih kita kepada Allah Ta'ala. Kita sambung pada pagi ini kitab idaman penuntut. Suka apa? Tak jumpa lagi. Oh ni 19 Rumi 19. Jawi apa Jawi? 41. Jawi 41, kita berhenti kat situ. Jawi 41, Rumi 19. Berkaitan dengan haid, nifas, istihadah yang secara ringkas je. Secara ringkas je dalam kitab kita ni, kita bincang secara ringkas. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Haid, nifas, istihadah. Pagi-pagi buta cerita haid, nifas, istihadah ni. Setelah kita bahas berkaitan dengan bejana, perak, emas dan perak. Setelah kita selesai, maka masuklah kita berkaitan dengan haid, nifas, istihadah. Kata pengarang, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi 'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Haid itu darah yang keluar melalui faraj perempuan yang berumur lebih kurang 9 tahun ke atas dalam keadaan sihat. Dalam keadaan sihat. Bab ni sebenarnya itulah orang perempuan yang wajib belajar. Tapi orang lelaki pun wajib tahu juga, sebab dia ada kena-mengena dengan anak perempuan atau isteri. Dia ada kena-mengena. Habis kalau anak tak tanya ayah, isteri tak tanya suami, dia nak tanya siapa? Kalau tak jadi masalah tu tak apa. Dan dia menjadi masalah. Mana nak cerita? Dia benda yang agak sukar. Dia tak boleh cerita secara ringkas, tapi dalam kitab kita ringkas. Dia agak perkara yang sukar. Kata Imam Nawawi, bab haid, nifas, istihadah ni adalah perkara yang rawamid, perkara yang sangat rumit. Sehingga kan ulama-ulama besar
ada tersilap mengenainya. Kata Imam Nawawi, ulama besar silap. Padahal ada ulama dah tu. Kalau ulama besar silap, kita yang tak ulama ni tak belajar lagi, sekadar ikut pengalaman, boleh dikatakan pasti silap. Dia kena lalu pembelajaran yang secara tersusun, dan tak boleh sekadar dengar-dengar begitu je, tak boleh. Dia akan jadi salah. Malah agak payahnya perkara ni, dan agak jarang dibincangkan. Kalau dibincangkan kan secara umum je. Kalau macam kita ni, saya rasa 2 kali je ni. 2 kali habis 2 kali. Sedangkan untuk faham sungguh-sungguh, untuk nak beramal, tak cukup 2 kali. Tak cukup. Dia kena berkali-kali. Malah saya ada karang satu buku tahun lepas. InsyaAllah bulan depan keluar lagi jilid ataupun yang barunya. Tak habis-habis bab ni. Jadi sebagai kita orang lelaki, sebab kita lah orang lelaki, perlu ni, sebab dia fardu ain bagi isteri, fardu ain bagi anak. Jadi maka kena ajar anak isteri ataupun bawa dia datang belajar. Kalau ikut pengalaman saya lah, yang cerdas sikit, yang cerdik-cerdik ni, dia memerlukan 20 hingga 30 kali pertemuan baru boleh faham. 20 hingga 30 kali. Tu yang cerdik. Yang slow apa dia, ulang balik tak faham yang itu tak tahulah berapa kot, 50 kali pertemuan. Sebab dia bukan sekali belajar satu hari tu habis semua terus faham. 2 kali jumpa terus semua faham, tak. Kalau yang agak slow sikit, tambah dah berumur baru nak belajar, dia lebih kurang 50 kali kot, kita kata 50 kali pertemuan. Kalau sekali pertemuan tu sejam setengah, maknanya mungkin 7-8 tahun. Belajar apa benda 8 tahun. Satu bab aja. Jadi marilah kita tengok, ya ke tidak, susah ke senang, masing-masing tengoklah kitab masing-masing. Muka surat 19 Rumi, Jawi 41. Saya pun tak tahu saya nak sebut macam mana ni secara ringkas. Sebab perkara ni tak ada ringkas, tapi sebut jugalah. Kata pengarang, haid itu darah yang keluar melalui faraj perempuan. Yang pertama, haid tu dia darah, itu yang pertama. Yang mana darah tu ada 5 warna, 5 sifat-sifatnya. Warna hitam, merah, warna coklat ataupun perang, warna kuning dan warna keruh. Itu semua warna-warna haid. Yang keluar hanya untuk perempuan sahaja. Lelaki tak akan keluar. Kalau lelaki keluar juga tu mungkin buasi. Tapi bukan haid. Bukan haid. Hanya perempuan sahaja. Macam mana hebat seorang lelaki itu, dia buat pembedahan, dia makan hormon kan, nak tukar geng-geng LGBT ni, dia boleh tukar daripada lelaki jadi perempuan. Buat pembedahan ni, dia takkan boleh buat rahim, yang mana rahim tu akan mengeluarkan haid secara berkala setiap bulan. Tak mungkin, dan tak mungkin dapat mengandung. Buatlah tabung uji macam mana, sombatlah dalam perut tu. Tak mungkin boleh hidup. But dia special, Allah buat untuk orang perempuan. Yang lain boleh ubah, muka boleh ubah, badan-badan boleh ubah macam perempuan. Tapi tak boleh, ada 2 benda yang tak boleh ubah. Yang lelaki tak akan boleh ubah jadi perempuan, yang perempuan tak akan boleh ubah jadi lelaki. Iaitu yang pertama, tak boleh ubah berkaitan dengan ni lah, haid. Tak akan boleh ada rahim, sebab haid ni keluar daripada rahim. Yang kedua, tak akan boleh buang ni. Halkum yang gerak-gerak. Lelaki je ada. Tak boleh, perempuan tak boleh, lelaki tak boleh buang. Kalau buang ni hilang suara terus, tak boleh. Dia nak buat macam mana pun, kalau nak tengok dia tu tulen ke palsu, sudah lenggak, try elio. Kalau bergerak tu sah jantan, walaupun suara dia dikepik-kepik jadi kecil. Jadi itu antara pertama perempuan. Yang kedua, syarat haid ni adalah umurnya 9 tahun lebih kurang, takriban lebih kurang 9 tahun. Dalam hukum fiqh, bila kata tahun-tahun atau bulan, dia mesti hijriah, qamariyah. Dia bukan syamsiah. Jadi 9 tahun qamariyah, 9 tahun ikut bulan Islam. Kalau ikut IC, umur dia 8 tahun 8 bulan 21 hari.
Tapi kalau ikut bulan Islam, dia sebenarnya dah 9 tahun. Itu beza dia. Kerana 1 bulan beza 1 hari. 1 tahun beza 11 hari. 11 hari itu kadang-kadang 12. Bergantung kepada nampak anak bulan atau tak nampak anak bulan. 1 tahun. Kalau 10 tahun beza 110 hari dah. Kalau 9 tahun dalam 100 hari beza. 100 hari itu 3 bulan lebih. Sebab tu kalau kita convert daripada 9 tahun Qamariyah kepada Syamsiah ni, kepada Masihi ni, dia jadi 8 tahun 8 bulan 21 hari. Jadi umur haid adalah 9 tahun Qamariyah, ataupun penuh 9 tahun. Penuh. Dia bukan nak masuk 9 tahun macam budak nak masuk sekolah tu. Kawan ni tak masuk lagi umur 7 tahun. Kalau ikut hari bulannya, tapi masuk dah darjah 1. Kawan ni dah lebih dah. Contoh kan, dia tengok tahun. Tak. Dalam masalah ni dia tak tengok tahun. Dia tengok apa? Tengok tak tengok haid ni keluar, dia bukan tengok dalam tahun, tidak. Dia tengok dalam genap 9 tahun ataupun 300 setahun berapa hari? Qamariyah 354. 365 Masihi setahun. Bulan Islam 354. 354 kali 9 3187 86 lah. 3186. Saya dah kali dah. Subhanallah. Umur dia berumur 3186 hari. Kalau ikut hari lah. Lebih dia 3000 lebih 1 hari. 354 kali 9 hari. Kali 9 tahun. 354 hari kali 9 tahun. Kali 9. Kemudian 3186 3187. Dia berumur 3187 ke atas, yang darah yang keluar barulah dia yang haid. Jika kurang daripada tu, lagi 3 bulan nak cukup genap 9 tahun, maka yang keluar tu bukan haid. Bila dia bukan haid, maka dia adalah istiadah ataupun darah fasad, darah rosak, maka dia tak balik lagi lah. Sebab walaupun kata keluar haid ni, tapi tak cukup umur. Dia 9 tahun. Lelaki juga 9 tahun juga, tapi dengan cara bermimpi. Minimum 9 tahun. Kurang daripada 9 tahun, mimpi macam mana pun tetap juga tak dikira balik bagi lelaki. Lelaki mimpi kan. Perempuan keluar haid. Umur minimum 9 tahun Qamariyah. Secara ringkas macam tu lah. Umur 3186. Bunyi ribu-ribu. Tahu tak, adik ni dah berumur 3186 87. Kejut dia kata. Umur 3000 ikut hari. Kalau ikut tahun baru 9 tahun lah. Dan umur tu ke atas, dan keadaan sihat. Yang keluar tu bukan sebab penyakit, tapi sebab dia sihat. Jadi darah haid ni adalah darah yang sihat, bukan darah yang penyakit. Bukan darah uzur. Tapi kalau kita panggil dekat Nusantara kita ni, kenapa tak semayang? Dia keluar haid kan, period kan. Dia kata apa? Uzur. Sedangkan haid tu adalah sihat. Tak keluar haid tu yang uzur. Tiba-tiba 4 bulan, 5 bulan tak keluar haid, maknanya dia ada masalah, something wrong, kena pergi cek doktor. Uzur, sakit. Tapi kalau keluar tiap bulan, dia panggil sihat. Darah haid adalah darah sihat, bukan darah uzur. Cuma apa yang dimaksudkan uzur tu, orang Nusantara panggil kan. Kenapa tak semayang uzur? Uzur tu maksud teruzur daripada melakukan ibadah. Tapi sebenarnya darah yang keluar adalah sihat. Dan bukan dengan sebab beranak. Keluar tu bukan sebab melahirkan. Keluar anak, betul keluar darah. Itu dia tak panggil haid, dia panggil nifas. Okay? Warnanya merah tua. Warna kebiasaannya. Tak semestinya merah tua. Dia ada 5 warna sebut tadi kan. Merah tua ni hitam lah. Hitam, merah, perang ataupun coklat, kuning dan keruh. 5 ni warna haid. Yang mana itu semua warna, tapi kebiasaannya warna merah tua. Dan keluar berasa panas. Apa tu? Mengetip. Panas mengetip. Macam mana tahu? Orang perempuan tahu macam mana bunyi panas. Panas zahir batin. Keluar tu panas. Dan dia pun panas. Dia sudah emosi. Sebab tu antara waktu yang tidak dikira nusyus, tak dikira bersalah, mengangkat suara, tak sengaja mengangkat suara dengan suami, lebih tinggi pada suami suara, tu kira berdosa tu. Tapi ketika haid, dia maafkan.
Sebab dia memang tak boleh kontrol kadang-kadang. Dia apa? Emosi. Memang pun haid ni berkaitan dengan emosi. Haid ada kena-mengena dengan emosi. Macam mana haid boleh kena-mengena dengan emosi? Saya pernah cerita kat sini, saya tak tahulah pernah cerita ke tidak. Mungkin tak pernah kot. Ketika Nabi Ibrahim dilawati oleh malaikat. Dah cerita? Malaikat Ibrahim, malaikat Jibril melawat Nabi Ibrahim dalam perjalanan on the way nak pergi terbalikkan bumi Sodom. Nabi Lut dengan Nabi Ibrahim ada kata sepupu, ada kata anak saudara. Dan zamannya sama zaman Nabi Ibrahim. Jadi sementara dia tengok geng LGBT tu, malaikat kan, Nabi Lut dah berpaling dah. Maka Allah kata jangan berpaling, terus saja, biarkan. Datang Jibril, angkat, sodok bumi, angkat, terbalik, dem, gitu kan. Tu bahaya LGBT tu. Angkat, terbalik. Jadi ada air kat situ, dia jadi laut mati. Laut mati ni, laut dia mati macam tu. Dah lah tu, kadar garam yang sangat tinggi. Tak pandai berenang pun, nak masuk pun berterapung. Sementara nak pergi ke situ, maka Jibril singgah jumpa Nabi Ibrahim. Aku dalam perjalanan nak pergi ke kaum Nabi Lut lah. Dekat bumi Sodom. Last kali dipanggil Sodomia. Sodom. Nak hancurkan bumi Sodom. Yang mana tapi aku datang membawa pesan. Aku datang membawa pesan daripada Tuhanmu bahawasanya aku datang membawa pesan daripada Tuhanmu bahawasanya kamu akan dapat anak. Masa tu Nabi Ibrahim tunggu anak lama dengan Siti Sarah kan. Dengan Siti Sarah tunggu lama tak dapat anak sampai Nabi Ibrahim umur 80 lebih dah. Siti Sarah pun dah ada kata Nabi Ibrahim dah 100 lebih. Tua dah. Tapi Nabi Ibrahim dia ada anak dengan Siti Hajar. Dah ada anak dah. Masa tu anak dia kalau ikut riwayat, beberapa riwayat lah, ada kata riwayat kecil lagi anak tu, Nabi Ismail tu. Ada kata dah besar umur 12 tahun. Ada kata gitu juga. Jadi tapi terpaksa diletakkan di Mekah lah kan, kisah Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail tu. Keluar air Zam-Zam lah apa semua kan, dengan Siti Hajar tu tak boleh duduk sekali. Sebab madu memang tak boleh duduk sekali. Mula-mula bagi kahwin, Siti Hajar yang bagi kahwin. Bang, kahwin je lah. Siti Hajar, Siti Sarah yang bagi kahwin. Bang, kahwin je lah bang, kita pun tak ada anak. Kita baru dapat hamba, ada raja bagi hamba. Siti Hajar tu hamba, bebaskan dia, kahwin je lah bang, kita pun tak ada anak. Mana tahu ada rezeki dapat anak. Mula-mula bagi kahwin, dah dapat, lain macam pula. Akhir sekali terpaksa letak, tinggal. Wahai suamiku, kata Siti Hajar, kau nak tinggalkan aku dengan anak kecil ni kat sini? Kau nak tinggalkan aku kat sini dengan tengah-tengah padang pasir? Waktu tu lah di tanah yang tandus. Nabi Ibrahim berpaling, tak berpaling pun, pergi je. Tak panggil lagi, wahai suamiku, kau tinggal aku kat sini. Apa ni tinggal kat sini? Barulah Siti Hajar kata, pelik suami aku ni. Adakah ini adalah perintah daripada Allah? Nabi Ibrahim balik kata, ya, ni perintah daripada Allah. Kalau macam tu pergi. Allah takkan sia-siakan aku. Itu yang akhir sekali terjadinya air Zam-Zam sebagainya lah. Berlari-lari daripada Safa ke Marwah. Inna Safa wal Marwah tu. Dan kisah tu lah. Lepas tu setelah lama daripada tu barulah berlaku, Jibril datang bagi tahu akan dapat anak. Siti Sarah dia ada dekat dapur waktu tu. Apabila malaikat bagi tahu Nabi Ibrahim, Siti Sarah tak tahu tu malaikat. Dia menyerupai seorang lelaki. Siti Sarah dengar kau akan dapat anak, dia keluar dapur. Dia gelak. Kata umur kami pun dah menepah dah. Nepuh lah kata. Dah menopause dah. Macam mana boleh nak keluar anak, nak beranak, nak mengandung balik? Sepakat tua-tua belaka dah. Nabi Ibrahim kata, malaikat. Malaikat la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tak buat maksiat, cakap betul, takkan bohong. Oh, malaikat. Bila Siti Sarah dapat tahu, emosi tadi. Emosi apa? Bila dah dapat tahu dapat anak, lama tunggu anak, tiba-tiba orang lain yang dapat anak tiri kan. Lepas tu pula terpaksa pisahkan, tak boleh duduk satu rumah. Akhir sekali dah tak ada harapan. Tiba-tiba malaikat kata akan dapat anak. Emosi ya. Seronok, sedih, terharu semua ada. Keluar haid balik.
dia gelak. Fadhahik dalam Quran cerita dhahik ni kalau kita tengok gelak, tergelak Siti Sarah. Bukan gelak, sebenarnya bukan gelak ha ha ha, tapi seronok dengan emosi tadi keluar haid balik. Sebab tu dia memang mempengaruhi, emosi memang mempengaruhi perjalanan darah haid tu. Bukan haid dia, istiadah darah nifas dia memang mempengaruhi. Kalau tension je, emosi dia kan terganggu, tension kacau, tak berhenti-henti ataupun tak datang-datang. Ada masalah dengan suami asyik balik lambat, suami asyik keluar rumah aja, asyik bergaduh aja, dia ganggu, dia akan terganggu, akan ganggu. Memang emosi seronok dia akan ganggu, dia akan berubah. Ini emosi sedih dia akan berubah. Bukan emosi je, malah iklim tu, cuaca pun mempengaruhi haid. Tu kena tengok lah. Kalau nak tahu yang tu ada dalam buku yang terbaru, insya-Allah bulan 2 ni akan terbit di pasaran, cari kat Shopee. Tapi saya dah bagi dah kat sini dulu kan, 3 biji. 2 biji. 2 biji tahun lepas. Itu yang ini lain, ini yang lain tak, yang barunya. Insya-Allah ada. Panjanglah cerita, kita pendek-pendekkan je. Jadi memang dia memang mempengaruhi. Emosi itu dia memang ada pengaruh. Dan dia panas dan tak selesa. Itu darah haid. Darah nifas pula itu darah yang keluar lepas beranak, lepas melahirkan. Lepas melahirkan keluar darah nifas. Kira-kira sebelum sampai masa 15 hari, ni susah sikit. Kira-kira sebelum sampai 15 hari dari tarikh beranak. Apa ni? Nifas itu darah yang keluar lepas beranak. Maknanya sebelum beranak bukan nifas lah. Okay? Penting kita tahu sama ada dia nifas ataupun haid ataupun istihadah, supaya nak bagi tahu kat isteri kita ni kena semayang ke tak kena semayang. Macam mana kalau wajib semayang? Macam mana kalau tak wajib semayang? Jika darah itu haid atau nifas, tak wajib, malah haram solat. Jika dia adalah istihadah, wajib solat. Dalam keadaan nak melahirkan, sakit, keluar darah, kita panggil darah tanda, ataupun dah melahirkan, tiba-tiba, bang nak kena semayang ke tak? Kena semayang. Kalau ianya istihadah, haram semayang. Kalau ianya haid nifas. Jadi sebab tu kena tahu status tu. Dia nak tanya siapa? Tanya suami. Suami pula, mana aku tahu, aku tak ada benda ni. Mana boleh gitu? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyati. Setiap kita adalah pengembala, ketua. Kan kita akan ditanya apa yang kita gembala. Kita akan ditanya kenapa anak kau tak semayang? Sebab keluar darah, sedangkan itu istihadah. Kita kena tanya, kalau kenapa anak isteri kau sembahyang sedangkan ianya haid? Sebab tak ajar. Kena tanya. Dia mana boleh biar begitu aja. Kena tanya. Macam mana wajib ajar isteri dan anak berkaitan dengan sembahyang? Wajib ajar isteri anak sembahyang. Wajib ajar buat wuduk, wajib ajar mandi wajib. Wajib ajar mandi. Wajib ajar aurat ke anak isteri. Wajib ajar benda yang sama. Tapi kita tak perasan benda ni. Tapi lelaki lah, patut lelaki kena tahu. Lelaki yang nak kahwin ataupun dah berkahwin, wajib dia tahu. Wajib. Tak tahu berdosa. Kalau kita, saya tak tahu semua berdosa. Kecuali dia dah tahu. Walaupun lelaki tak tahu, dia pergi hantar sekolah, contoh. Sampai tahu, maka lepaslah dia. Sama lah bab sembahyang. Walaupun dia tak ajar sendiri, dia hantar dekat orang lain. Orang lain ajar apa semua, lepaslah dia. Sama je. Cuma kita tak perasan bab ni. Dia selalu perkara kalau orang Melayu ni, dia tak dibincangkan sangat. Sebab tu saya buat dekat 200 muka surat. Dia buat supaya yang segan-segan nak belajar, korang baca lah. Korang baca. Okey, nifas tu pula darah yang keluar lepas beranak. Darah keluar lepas beranak. Kira-kira sebelum sampai masa 15 hari dari tarikh beranak. Jadi maknanya keluar anak, keluar darah, itu nifas. Okey. Keluar anak lepas 2 hari baru keluar. Lepas masa keluar anak tu tak ada keluar darah. Ada. Buat pembedahan, Caesar. Buat pembedahan, biasanya tak keluar. Keluar darah ke atas, dia tak kira. Buat keluar anak gitu, kemudian potong tali pusat semua, buat keluar uri semua ke atas. Darah tak keluar langsung. Tak keluar. Sebab tu dia kata darah haid dengan nifas ni keluar melalui faras perempuan, bukan melalui pembedahan atau bawah pusat, bukan.
Jadi bila buat pembedahan, keluar anak kot atas, orang dulu panggil keluar kot tingkap. Dia bukan keluar kot pintu, dia keluar kot tingkap. Belah keluar, biasa tak keluar. Setelah 3 hari baru keluar darah ke? Itu yang 15 hari ni. Iaitu lepas 3 hari baru keluar, maka dia adalah nifas juga. Lepas 5 hari melahirkan, anak sempurna keluar, 5 hari selepas pada tu baru keluar, dia adalah nifas. Yang keluar tu adalah nifas. Sampai berapa ni? 10 hari. Selepas melahirkan 10 hari baru keluar, maka yang keluar tu adalah nifas. Lepas melahirkan 14 hari baru keluar darah, maka yang keluar tu adalah nifas. Lepas melahirkan 16 hari baru keluar darah tu darah. Lain. Baca dah. Okay? 15 hari aja dari tarikh beranak. 360 jam, 15 kali 24. 15 hari kali 24 jam. 360 jam. Jika darah yang keluar lepas melahirkan tu tak keluar darah, keluar jam yang ke-361. Ataupun hari yang ke-16 baru keluar darah tu, bukan nifas dah. Walaupun anak baru umur tu duduk dalam pantang lagi kan, anak baru umur 15 hari, 16 hari baru anak umur. Tapi yang keluar tu bukan nifas dah. Sebab apa? Sebab dia keluar tu setelah 360 jam melahirkan. Anak tu berumur 360 jam. Haid nifas dia memang kira jam. Dia tak kira hari, dia kira jam. Lepas masuk ke jam yang ke-361, maksudnya jam yang pertama hari yang ke-16 lah. Baru keluar dekat situ. Maka yang keluar tu apa? Tengok sekiranya ia keluar setelah habis masa yang tersebut, lebih 15 hari, atau kalau ikut jam lebih 360 jam baru keluar, ya? Maka darah itu adalah darah haid. Anak dalam pantang lagi darah haid dah keluar. Ya. Anak baru umur 16 hari. Akikah tak sempat buat lagi. Tahnik nak cari ustaz lagi nak tahnik. Dah keluar haid dah. Tapi dengan syarat itulah keluar tadi setelah 15 hari. Masuk hari ke-16 baru keluar. Tapi kalau dia keluar hari ke-14 contoh, maka dia adalah nifas. Hari ke-15 dia adalah nifas. Hari ke-16 bersambung, dia adalah nifas. Sebab dia mula keluar. Ni yang mula keluar. Bukannya lebih 15 hari je dia adalah haid. Bukan. Sebanyak-banyak nifas 60. Cuma jika dia mula keluar tu jam yang ke-361, ataupun dia mula keluar tu hari ke-16 ke atas, ataupun dalam kitab kita kata dia keluar tu setelah 15 hari baru keluar, baru first keluar, itu bukan nifas dah. Habis itu tak ada nifas ke? Anak ada, nifas tak ada. Kita baca yang demikian tiada nifas bagi perempuan itu. Tak ada nifas. Maknanya ada kelahiran tak ada nifas, ada. Jika dia keluar hari ke-17 baru keluar darah, itu adalah haid. Anak ada ni tak ada nifas. Special. Tapi kalau keluar sikit lagi, masih lagi dalam 15 hari, hari ke-15, belum masuk hari ke-16, belum melangkau 361 jam, baru duduk 355 jam katalah, tak ada keluar. Tiba-tiba 356 jam dari sejak melahirkan tu keluar darah dan berterusan. Itu semua nifas. Keluar 10 hari nifas, 20 hari nifas. Dah 30 hari sampai maksimum kita akan baca nanti. Okey, ringkas itu. Ada pun darah yang keluar sebelum keluar anak. Sebelum keluar anak, darah keluar. Dipanggil, orang Melayu panggil darah tanda, bleeding. Ada pun darah yang keluar sebelum keluar anak. Atau keluar beserta dengan anak. Anak tu keluar, darah keluar sekali. Ataupun sebelum tu dah keluar darah, lepas tu keluar anak, ya? Beserta dengan anak, tiada dinamakan darah nifas. Itu bukan nifas. Bukan. Yang dipanggil darah tanda kan? Apa? Tumpah darah tu. Biasa keluar dengan air ketuban sekali. Air ketuban keluar, lenderan ketuban keluar dengan darah sekali biasanya. Itu bukan nifas. Malahan dinamakan darah fasad, darah rosak, fasid, darah rosak, ataupun darah kotor, ataupun istihadah, sama je. Sebab darah perempuan ada 3 je. Haid, nifas, istihadah. Jika kita jumpa nama lain, dia sebenarnya termasuk dalam 3 juga. Dengar darah uzur. Darah uzur mana termasuk pada 3? Yang ada haid, nifas, istihadah. Tiba-tiba darah uzur. Darah uzur tu adalah darah haid lah. Darah istihadah, darah talaq, darah fasad atau fasid, itu semua sama je sebenarnya. Disebut nama je, berbeza.
Maka kenapa kita nak tahu dia adalah nifas ataupun bukan? Jika nifas, haram solat. Kalau bukan, maknanya istiadah pun darah fasid, wajib solat. Tu je cerita. Ceritanya solat. Buat apa nak tahu darah? Tak kisahlah darah apa, biarlah dia kata kan. Tak, nak tahu kerana nak tahu boleh solat ke tak boleh. Wajib solat atau tidak. Jadi dia kata dinamakan darah fasid, darah kotor ataupun darah istihadah. Jadi bila sebut darah istihadah yang keluar sebelum bersalin, maknanya wajib solat lah. Sakit, contraction, sakit, kejap-kejap sakit, kejap-kejap sakit, wajib solat, wajib solat. Sebab darah tu bukan haid. Yang mengangkat solat hanya, mengangkat kewajipan solat hanya haid dengan nifas saja yang mengangkat. Istiadah tak angkat hukum tu. Jadi macam mana? Bang, sakit lah bang, tapi keluar darah dah bang, darah tanda dah keluar dah. Tak lama kot anak kita nak keluar ni, betul masuk waktu, nak kena sembahyang tak? Kita jawab apa? Kita kena tahu. Kadang-kadang ianya darah istiadah ataupun darah fasid ni wajib solat. Kadang-kadang tak semestinya, dia ada kiraannya. Itu pun jika tidak bersambung dengan haid yang lebih dahulu. Oh, kadang-kadang dia jadi haid. Ya, kadang-kadang haid. Kadang-kadang haid. Darah yang keluar sebelum melahirkan. Kalau haid haram sembahyang. Yalah, kalau haid keluar, soalan, adakah haid ketika mengandung? Kan mengandung kan tak keluar haid lah. Yang tak keluar haid tu, itu yang pergi cek tahu-tahu double line tu. Ingatkan COVID. Rupanya dapat anak tu sebab tak keluar tu lah. Jadi soalannya, adakah orang-orang mengandung ada haid? Mazhab Syafi'i ada. Mazhab lain tak ada. Macam mazhab Hanafi, orang mengandung tak ada haid. Yang keluar terus istiadah. Tapi mazhab Syafi'i, darah yang keluar cukup syarat-syarat haid, dia adalah haid. Walaupun ketika mengandung sekalipun. Walaupun ketika nak melahirkan sekalipun, dia boleh jadi haid. Kerana haid, kerana dia yang keluar tu, walaupun ketika mengandung, dia sebenarnya haid yang terkumpul, yang sepatutnya tak keluar. Sebenarnya haid akan keluar tiap-tiap bulan. Tiba-tiba mengandung, sepatutnya haid keluar juga. Tapi oleh kerana mengandung, dia tertutup saluran. Mudah-mudah kata gitu lah. Tertutup saluran haid kerana mengandung tadi. Tapi dia nak terbuka balik boleh jadi, tapi jarang-jarang jadi. Tapi dia boleh terbuka balik atas sebab-sebab apa-apalah. Anak ke sebab-sebab aktif, anak aktif ke sebab-sebab apa-apa, organ-organ terganggu ke, dia boleh terbuka balik. Saluran tu, saluran haid tu boleh terbuka. Dan bila dia keluar, terbuka, dia keluar haid walaupun mengandung. Dan haid itu, kalaulah dia tak keluar, dia akan, apa kita nak kata, ada dalam badan. Dia ada dalam badan perempuan. Bila dia keluar? Ketika keluar nifas. Nifas adalah haid. Nifas sebanyak-banyak apa? Ada ke tak ada? Sebanyak-banyak nifas. Rasa anak dah 8 tau. Ke boleh buat tim bola lah. Takkan nifas tak tahu berapa. Maksimum. Sebab saya tak baca lagi. Maksimum nifas 60 hari. Paling banyak. Paling kurang satu lahzah dengan bahasa nanti. Satu titik. 1 detik, 1 saat. Minimum nifas. Kenapa sebanyak-banyak 60 nifas? Mana ambil 60 tu? Sebanyak-banyak haid berapa? Sekurang-kurang haid, minimum haid. Sehari semalam atau 24 jam minimum. Sebanyak-banyak haid 15 hari 15 malam ataupun 360 jam. Samalah 15 kali 24 kan. Jadi oleh kerana sebanyak-banyak nifas 15 hari, ketika mengandung, anak tu belum sempurna lagi sebab tak ditiupkan roh. Bila ditiupkan roh? Dalam hadis tersebut 4 bulan kan? 4 bulan kejadian anak dalam rahim, maka Jibril tiupkan roh. Baru masuk roh 4 bulan. Lepas ditiupkan roh, barulah komplit jadi manusia lah. Komplit. Sebelum ditiupkan roh, itu bukan manusia. Walaupun ada, tak kisahlah kita kata ada jantung ke apa ke, tetap kita tak panggil bukan manusia lagi. Sebab tak ada roh. Dia manusia ni dia kena ada roh. Jadi umur 4 bulan ke atas barulah ditiupkan roh. 4 bulan ke bawah dia tak ditiupkan roh. Jadi bila dia tak ditiupkan roh, dia, kita istilahkan dia belum jadi lagi, tak sempurna. Maka dia tak makan lagi lah. Sebab manusia je yang makan ni. Dia tak makan lagi. Macam mana dia boleh besar? Dia boleh menjadi tu daripada benih.
Dia daripada jadi segumpal dalam surah Al-Alaq kan, daripada segumpal benih jadi segumpal darah, jadi segumpal daging. Dia panggil lahman, dia panggil izam, macam-macam ada nama. Nutfah, bertukar. Dan bila cukup 4 bulan dah boleh dah nak tiup karuh, maka ditiup karuh. Jadi kalaulah benih tadi nak jadi anak tadi dia tak makan, istilah kita panggil makan lah, pakai tali pusat lah. Kita istilah bahasa kampung, dia tak makan, maka dia bukan anak sebab dia tak tiup karuh lagi. Bila umur 4 bulan ke atas baru dia tiup karuh, baru jadi sempurna, baru dia makan. Maka darah yang sepatutnya keluar sebagai haid, kalau keluar baru jadi haid, dia jadi makanan anak tu. Makanan anak dengan maksud masuk ikut uri, plasenta, masuk ikut tali pusat, jadi makanan anak lah. 4 bulan ke bawah dia tak makan lagi, sebab dia tak tiupkan roh lagi. Jadi darah yang sepatutnya keluar tadi buat apa? Mana? Ada dalam badan. Lepas masuk 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan, darah haid tak ada yang sepatutnya keluar tadi. Dia jadi makanan anak. Dia tak jadi darah haid lah sebab tak keluar. Darah keluar baru jadi haid, duduk dalam badan kita semua ada darah dalam badan. Kita Allah, anak tu makan darah haid teruknya. Lah, dalam badan kita tak kira haid lagi, dia keluar baru jadi haid. Sebab kita pun makan melalui darah. Istilah kamu kampung itu tak? Yalah, kita makan. Ya kita makan tu jadi tai. Zat tu masuk dalam darah, duk hantar kat semua tu. Jadi begitulah. Jadi bulan pertama hingga bulan keempat darah haid tu jadi apa? Sebab tak jadi makan anak. Sebab apa tak jadi makan anak? Anak tak jadi lagi, tak sempurna lagi, tak ada roh. Dia akan berkumpul, adalah kat mana-mana, celah-celah mana, dia akan keluar ketika nifas tu. Jadi maksimum nifas, maksimum haid 15 hari. Ditiupkan roh 4 bulan. 15 kali 4 60. Sebab tu sebanyak-banyak nifas 60. Sebab yang keluar nifas tu adalah darah haid sebenarnya. Cuma dia keluar lambat sebab ada anak tertutup saluran. Tapi kalau saluran tu nak terbuka boleh aja. Atas sebab-sebab tertentu terbuka. Bila terbuka, bila saluran tu terbuka, keluar darah haid. Itu mazhab Syafi'i. Mazhab lain tidak. Itu mazhab Syafi'i. Maka kalau keluar darah ketika start mengandung sehingga sebelum melahirkan, darah yang keluar tu cukup syarat dia adalah haid. Jadi kalaulah darah tu bersambung dengan darah haid, darah apa ni? Darah tanda tu, darah nak beranak tu bersambung dengan darah haid, maka darah yang nak beranak tu haid juga. Maka haram solat. Haramlah solat. Tapi ada orang pukul rata je. Kita selalu dengar. Ada orang pukul rata je. Saya tanya doktor, nurse dekat hospital. Saya mengajar kat hospital Kuantan, Tengku Ampang Afzan. Saya tanyalah nurse-nurse tu, orang yang nak bersalin ni, dia sembahyang tak? Ketika waktu menunggu kan, kadang-kadang menunggu sehari, kadang menunggu berapa jam kan, dia sembahyang tak? Dia kata, dia tengok majoritinya semua sembahyang. Gitu, mana boleh gitu? Kalau haid haram sembahyang, kalau bukan haid wajib sembahyang. Semua pakat sembahyang. Sembahyang dia, sebab apa dia nampak? Sebab sembahyang dia pelik. Sebab duduk kan sakit, jadi sembahyang duduk. Ambil uduk, nampak dah ambil uduk, patut Allahu Akbar. Nampaklah pelik, betul orang perasan. Dia kata semua perempuan sembahyang. Kalau haid tu berdosa tu sembahyang. Jadi kena tahu lu status apa. Dia kata memang orang duk pesan, ustaz-ustaz pun pesan, wajib sembahyang bila keluar, sebab itu bukan darah haid, itu bukan darah haid tu. Sebab itu bukan nifas. Nifas setelah melahirkan anak. Anak tak keluar lagi. Mana boleh pukul rata gitu. Kena tahulah sama ada wajib sembahyang ataupun haram sembahyang. Nak tahu wajib atau haram, tengok status darah tu. Haid, haram sembahyang. Suami tanggung, suami tanggung. Isteri pun tanggung jugalah hal dia. Suami pun tanggung juga, tak pesan kat isteri suruh sembahyang jika darah itu darah istihadah. Dia ada kiraan dia lah. Jadi macam mana kira bersambung? Umpama dia bagi contoh, sebelum beranak dia datang haid beberapa hari. Beberapa hari itu contoh je. Sebenarnya lebih sehari semalam lah. Lebih 24 jam dah haid dah. Haid kan sekurang-kurang 24 jam. Dia tak semestinya beberapa hari, 24 jam. Kemudian lepas beranak, lepas beranak keluar darah terus. Lepas beranak keluar darah terus. Lepas beranak terus keluar darah, itu namanya lepas beranak tu maksudnya bukan. Lepas beranak ni maksudnya ketika beranak. Dia keluar darah lebih 24 jam. Lepas tu anak keluar. Berserta dengan anak tu haid.
Dia keluar darah, katalah 24 jam, lepas tu nak beranak keluar darah juga. Ialah keluar darah, kita panggil darah nak beranak tu, darah sakit. Jadi darah yang keluar tu adalah darah haid. Kerana apa? Kerana sebelum tu 24 jam darah dah keluar, iaitu darah haid. Sebelum beranak tu. Kemudian terus bersambung dengan darah yang nak beranak. Maka darah itu adalah darah haid. Kemudian keluar anak. Ketika keluar anak tu keluar darah sekali. Itu adalah haid juga. Sehinggalah anak keluar, sempurna anak keluar, darah tu bersambung. Darah tu bukan haid dah. Darah nifas. Sebab darah nifas adalah darah yang keluar setelah anak tu sempurna keluar. Jadi haramlah sembahyang bagi orang yang macam tadi. Tapi bagi orang yang keluar sekejap je darah, katalah 5 jam, sakit tumpah darah 5 jam, lepas tu terus melahirkan 5 jam terus beranak. 5 jam tu tak cukup 24 jam, haid sekurang-kurang 24 jam. Habis yang lepas beranak tu nifas. Maka darah yang keluar sebelum melahirkan jadi tu 5 jam aja, dia adalah istihadhah. Maka wajib sembahyang. Soalannya lagi, orang lelaki pening ni soalannya, dia wajib sembahyang tak? Saya kata 5 jam, lepas tu beranak, lepas tu keluar darah, lepas beranak tu keluar sambung lah, lepas beranak tu nifas. 5 jam tu istihadhah lah, sebab tak cukup. Nak kata nifas tak boleh tak melahirkan, nak kata haid tak boleh tak cukup 24 jam. Maka dia adalah istihadhah, betul. Soalannya, wajib solat? Okey, wajib solat sebab dia istihadhah. Itu jawapan. Orang lelaki semua jawab gitu. Tapi sebenarnya salah. Sebab apa? Sebab orang lelaki tak pernah beranak. Sebab betul istihadhah, tapi tak boleh solat, haram. Sebab apa? Ketika keluar darah tu, dah beranak belum? Yang kata 5 jam tu, mula-mula keluar. Belum tak? Dia tahu tak darah tu berapa lama? Macam ni dia nak hukum istihadhah? Macam ni nak hukum istihadhah? Memang yang kita sekarang dah hukum istihadhah sebab saya bagi tahu keluar 5 jam. Dia tu boleh hukum tak darah tu istihadhah ke tidak? Sebab baru keluar ni. Nak beranak ni, macam nak beranak sakit-sakit sikit. Tapi lepas tu biasa bukan sakit, dia berhenti. Dia tak sakit dah. Lepas tu sakit nyik sikit lah. Lepas tu berhenti kan. Masa tu pok keluar darah. Bila keluar darah, tahu tak berapa lama darah tu nak keluar? Sehingga sebelum melahirkan. Mana tahu? Jika dia melahirkan lebih 24 jam baru melahirkan, maka haid lah. Jika tak sampai, maka istihadhah. Istihadhah wajib solat. Soalannya ketika keluar tu baru sejam keluar ni. Tak sakit lagi. Keluar darah, tak sakit lagi. Darah keluar. Yang mana kita tahu dia 5 jam nanti akan bersalin. Kita yang cakap, dia tahu tak? Mana tunggulah 5 jam baru dia tahu bersalin ke tidak. Jadi dia nak kata darah tu istihadhah ke haid. Kita kata istihadhah, kita tahu apa yang akan terjadi. Sebab kita cerita, dia tu tengah berlaku tu. Mungkin tak ketika itu dia kata darah mungkin keluar 2 hari lebih 24 jam baru beranak. Mungkin tak sampai 24 jam beranak. Mungkin. Jadi dia macam ni nak tahu. Jadi boleh sembahyang tak sembahyang? Tak boleh. Dia panggil mani', haram solat. Pula dah istihadhah wajib solat. Ya, istihadhah wajib solat. Tapi dia tak boleh nak tentu waktu tu. Sehinggalah 5 jam, masuk jam yang ke-6 beranak. Masa beranak tu keluar darah dan itu adalah nifas. Yang 5 jam tu baru dapat tahu lah. Ketika beranak tu dapat tahu. Oh, rupa-rupanya istihadhah, dapat tahu lambat. Wajib sembahyang. Macam ni nak sembahyang? Nak kembali ke masa sebelum? Tak boleh. Wajib qada. Padahal istihadhah. Tapi kalau kita tengok secara umum, perempuan pun salah faham. Istihadhah wajib sembahyang. Ya. Tapi kadang-kadang istihadhah tu haram sembahyang. Berdosa kalau sembahyang walaupun istihadhah. Kenapa pula? Sebab ketika kejadian tu dia mana tahu istihadhah ke tidak lagi. Dia tahu lambat. Bila tahu lambat, sepatutnya kena sembahyang. Tapi dia tak tahu, tak cukup maklumat. Masa tak jalan lagi. Maka dia wajib qada nanti. Itu banyak berlaku. Dia bukan haid wajib solat, istihadhah haram solat. Dia tidak terbalik. Haid haram solat, istihadhah wajib solat. Dia tak semudah itu. Tapi hukumnya ya, haid haram solat. Ya, kadang-kadang haid wajib solat. Haid wajib solat. Itu kena panjang lah cerita. Kadang-kadang haid wajib solat. Kadang-kadang istihadhah haram solat. Yang samalah macam tadi. Ketika itu dia tak tahu haid, maka wajib solat. Lepas tu bila masa berjalan, rupa-rupanya haid. Solat dah.
Tapi tak wajib solat, malah haram solat. Nak haram apa masa dia buat tu dia mana tahu haid ke tidak? Adalah keadaan gitu. Jadi dah benda yang lepas jangan dikenang. Ben macam itulah sembahyang. Macam tu ajalah. Kadang-kadang istihadah haram solat. Kes macam tadi, bukan macam tadi je, banyak kes, berpuluh malah beratus kes lagi. Yang bukan bab nak melahirkan aja, bab yang tiap bulan pun jadi juga. Istihadah tapi haram solat. Sebab apa? Sebab waktu tu dia tak tahu lagi istihadah. Alah, datang yang tiap bulan, haid datang tiap bulan tu. Katalah dah suci 20 hari, 30 hari dah lama dah. Ni bukan bab melahirkan tak, ni cerita normal tiap bulan. Tiba-tiba keluar darah sejam, 2 jam. Oh, dah keluar haid dah. Dia kata haid tak? Sedangkan haid ke tidak? Belum tahu lagi, haid sekurang-kurang 24 jam. Tapi dia kata haid dah. Semayang tak? Tak semayang dah kan? Mana boleh semayang? Tak semayang dah. 3 jam dah keluar. Tinggal zuhur. 4 jam, 5 jam. Tinggal asar. 6 jam, 7 jam. Tinggal 7 jam tu darah keluar 7 jam. Tinggal maghrib. Sampai isyak. Tinggal isyak. Ayolah darah keluar. Sampai subuh esok. Tinggal subuh lagi. Lepas tu waktu duha, darah berhenti. Kira-kira 10 jam, 15 jam gitu je. Cukup tak saya hasil semalam? Tak cukup. Darah tu apa? Istihadah. Istihadah haram solat ke wajib solat? Istihadah memang wajib solat. Kes tadi haram kan? Dah pening lah. Bawa sikit. Itu basic lah tu. Haram kan solat? Kan kata dia dah suci 20 hari, 25 hari, 30 hari dah suci. Biasa begitulah orang perempuan kan. Dah 25 hari suci. Marilah haid macam biasa. Marilah darah macam biasa. Jam yang pertama, jam yang kedua, masuk zuhur. Wajib solat? Kan tak solat dah kan? Jam yang ketiga darah keluar, masuk asar. Tak solat dah kan? Masuk maghrib, tak solat lagi sebab darah keluar ni. Masuk isyak, tak sembahyang lah. Masuk subuh, tak sembahyang juga. Waktu duha, esokkan hari tu, berhenti darah. Bila kita kira balik, tak cukup sehari semalam. Maka darah itu istihadah. Wajib solat. Haram kan tadi? Tapi sebenarnya istihadah. Wajib solat tak? Sebenarnya wajib. Tapi ketika kejadian, haram solat. Ketika kejadian haram. Lepas di darah berhenti, oh rupanya wajib. Mana boleh kembali ke masa depan? Habis nak buat macam mana yang wajib? Qadha. Adalah panjang. Itu basic. Cukup lah tu. Setakat ni. Nak berhenti. Itu sambung akan datang. Jadi umpama sebelum beranak dia datang haid beberapa hari, kemudian lepas beranak keluar darah terus, maka darah itu darah haid. Menurut pendapat setengah ulama, itu yang utama lah tu. Mengatakan perempuan yang mengandung ada haid juga. Inilah qaul yang lebih tepat, yang muktamad. Ada juga istihadah berhenti kat situ. Simple lah tu. Jadi kita tak kira lagi sekurang-kurang haid sebanyak-banyak. Istihadah itu ialah darah yang penyakit yang keluar, ia bukan dalam masa haid dan bukan pula dalam masa nifas. Itulah kat situ. Tangguh dulu. Saya lepas ni pun cerita bab ni juga. kuliah muslimat dekat Jaya Gading, jauh istihadah itu ialah darah penyakit yang keluar bukan dalam masa haid dan bukan masa malam. Tasbih kafarah dan salat subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alladzina amanu wa amilus salihati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.